Okey, alhamdulillah pada malam ini dapat juga kami menjelmakan hasrat saya secara pribadi dan rakan-rakan di pengurusan di Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mengadakan satu majlis khas untuk meraihkan rakan-rakan media dari pelbagai bidang lah, media penyiaran, media cetak, media elektronik dan juga media sosial untuk diraihkan bagi tujuan untuk merapatkan lagi hubungan DBP dengan rakan-rakan media lah. Jadi seperti yang kita tahu, kali terakhir DBP mengadakan kegiatan seumpama ini pada tahun 2017. Selepas itu memang tak ada lagi, walaupun kerjasama yang diberikan oleh wartawan, penyiar, rakan-rakan media memang sentiasa berterusan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk kita memperkasakan bahasa kebangsaan. Tetapi apabila saya diberi amanah untuk menerajui DBP pada 2018, dalam ucapan sulung saya kepada para karyawan DBP ialah yang pertama, kita kena tingkatkan sinergi dan kerjasama kita dengan pelbagai pihak, termasuk rakan-rakan media ataupun wartawan. Kerana inilah sebenarnya yang akan dapat membantu kita untuk memperkenalkan, mengangkat martabat bahasa melalui saluran media masing-masing. Sama ada media elektronik, media cetak, sama ada TV ataupun radio ataupun media sosial. Jadi saya sangat percaya bahawa media sangat berperanan dalam membangunkan negara, termasuk dalam memperkasakan ataupun mengembangkan bahasa kebangsaan itu. Jadi kami ini DBP ini diberi amanah untuk melaksanakan fungsi yang besar, fungsi yang berat, iaitu memperkasakan bahasa dan sastra negara kita. Tetapi kami tidak boleh bergerak bersendirian. Matlamat, misi, visi itu perlu disokong dan disampaikan oleh media. Jadi pada malam ini saya ingin menghargai dan merapatkan hubungan yang kita anggap agak renggang satu ketika untuk dirapatkan semula dan mengajak supaya rakan media sama-sama bersama DBP untuk satu visi yang besar. Alhamdulillah dengan keprihatinan kerajaan Medani sekarang yang memberi perhatian yang dekat kepada soal bahasa, soal sastra, soal budaya dan soal penerbitan, maka saya fikir inilah ruang yang terbaik. Kami meningkatkan kerjasama dengan media, meningkatkan kefahaman rakan media juga untuk tanggungjawab mereka. Bukan sekadar melaporkan peristiwa, bukan sekadar melaporkan berita ataupun bukan sekadar untuk menyatakan sesuatu yang berlaku, tetapi mengangkat tugas besar kita untuk memperkasakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa yang telah pun dijadikan asas kepada pembinaan negara bangsa. Dan bangsa yang besar itu bukan diukur dengan sebuah bangunan yang tinggi mencakar langit semata-mata. Bukan diukur dengan kemajuan sains dan teknologi, tetapi diukur dengan peradaban. Dan peradaban itu diukur dengan bahasa, sastra dan budaya. Kalau kita meninjau zaman-zaman dulu, bahawa bila kita merujuk kepada tamadun itu, dia akan tanya apakah hasil karyanya, apakah bahasanya. Dan alhamdulillah Malaysia mempunyai satu bahasa yang datang daripada keturunan ataupun daripada jati diri bangsa kita, itu bahasa Melayu. Tidak banyak negara di dunia yang pernah dijajah oleh pelbagai pihak tetapi dapat mengekalkan bahasa pribumi sebagai bahasa rasmi ataupun bahasa kebangsaannya. Tapi Malaysia alhamdulillah kita dapat mengekalkan bahasa, bila kita merdeka, bahasa Melayu dapat dikekalkan, dan inilah peranan media membantu DBP untuk merealisasikan hasrat kerajaan bagi memperkasakan bahasa kebangsaan. Jadi saya sangat terharu pada malam ini dengan kedatangan dan sokongan rakan media dari pelbagai pihak. Sangat-sangat teruja pada malam ini. Dan saya harap kerjasama ini dapat kita teruskan untuk masa yang akan datang. Ini juga satu perkembangan yang menarik. Kita tidak lagi tertakluk ataupun terikat dengan media konvensional. Sekarang ini sudah banyak saluran media, termasuk media sosial yang moden sifatnya, lebih luas dan lebih kadang-kadang persendirian sifatnya. Jadi DBP mengambil pendekatan untuk menggunakan saluran media ini untuk juga mengembangkan. Dan dalam hal ini kita memandu mereka dengan memastikan agar kandungan yang disampaikan kandungannya baik, dan kita pimpin dan kita bimbing juga. Bahkan kita juga mengadakan pertandingan. Macam hari ini kita mengadakan pertandingan komik digital. Dulu kita buat komik dalam bentuk penerbitan biasa saja. Hari ini kita telah mengadakan pertandingan komik digital untuk menunjukkan bahawa DBP juga mengambil kesempatan dengan kemudahan dan kecanggihan teknologi untuk mengembangkan bahasa. Sama juga dengan media-media yang alternatif ni, kita akan menggunakan sepenuhnya. Tetapi apa yang kami kawal ialah kandungannya dan cara pengujarannya oleh pengamal media ini. Dan hari ini juga pun kalau saya nak umumkan, kita telah pun melantik 3 orang lagi ikon bahasa. Ketiga-tiga mereka ini adalah orang yang merupakan pempengaruh
Salah seorangnya kalau kita nak tahu Dr. Mala lah kita lantik juga kan. Jadi ini menunjukkan bahawa DBP juga selari dengan perkembangan masa kerana bahasa tidak boleh disepa dengan cara yang lama. Kita kena bergerak dengan cara yang baru. Tetapi yang penting tadi ialah kita bimbing mereka, latih mereka dan insya-Allah dalam perkembangan yang akan datang ni kalau ada keperluan kita akan mengadakan satu sesi pertemuan khusus dengan rakan media untuk memberi asas-asas penggunaan bahasa yang baik dan betul. Kerana media sangat berpengaruh dalam menentukan arah tuju sesuatu perkembangan bahasa itu. Kalau kita diikuti, kalau radio pengacara yang menggunakan bahasa tak betul barangkali akan menjadi ikutan. Sebab itu saya sangat sensitif bila kita mendengar radio yang tidak menggunakan bahasa dengan baik. Ini juga sebenarnya yang pertama saya nak ucapkan rakaman penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kerajaan, terutamanya kepada Perdana Menteri atas keprihatinan memberi peruntukan khusus kepada DBP untuk soal pemerkasaan bahasa kebangsaan. Ada beberapa perkara yang disebut termasuk soal menggalakkan ataupun memantapkan jati diri generasi muda melalui bahasa dan budaya, termasuk juga pementasan teater dan juga termasuk kepedulian kita kepada bahasa etnik ataupun bahasa suku, termasuk juga bahasa orang Siam ni. Jadi sebenarnya apa yang telah isyarat yang diberikan oleh kerajaan terutamanya oleh PM ialah bagaimana dia melihat bahawa saya sebutkan tadi bahawa kemajuan itu mesti disokong oleh kemajuan dan kemantapan ketamadunan dan inti kepada ketamadunan ialah bahasa dan sastra. Jadi untuk peruntukan yang diberikan ini kali ketiga dan dalam sejarah juga sebenarnya DBP pertama kali disebut secara jelas dan tuntas diberikan peruntukan yang begitu besar pada kami. Memang untuk kementerian lain 50 juta itu tak besar, tapi bagi DBP untuk satu aktiviti bahasa sangat besar. Dan kita telah merancang penggunaan dana tersebut untuk pelbagai perkara lah. Yang pertama kita nak memperkasakan penerbitan. Dan ini secara tidak langsung akan menggalakkan industri penerbitan, industri kreatif dan juga menggalakkan pengarang untuk terus berkarya. Yang kedua ialah kita akan pergi juga kepada soal pengadaptasian karya. Kerana selama ini kita hanya membaca novel, membaca cerpen dalam bentuk yang konvensional. Tapi dengan adanya peruntukan ini kita akan gunakan untuk memindah wahanakan novel yang bercetak ke layar. Itu akan kita usahakan. Termasuk juga sekarang inilah kita akan berusaha untuk menterjemahkan pelbagai karya. Baik karya kita yang baik diterjemahkan ke bahasa utama dunia atau karya utama dunia yang baik diterjemahkan dalam bahasa kebangsaan. Kerana proses penterjemahan ini akan dapat menjadi perbendaharaan ilmu yang sangat baik. Di samping itu kita akan menggunakan peruntukan itu untuk penggalakan pembacaan dan juga saya juga bercadang di peringkat kami untuk menggunakan peruntukan itu ialah untuk meningkatkan daya baca dalam kalangan generasi muda melalui pembacaan bahan-bahan yang baik dan insya-Allah sebahagian peruntukan akan kita gunakan untuk memberi bahan percuma kepada sekolah-sekolah IPT dan juga pihak-pihak yang berkeperluan. Ini hasrat kita untuk menjadikan Malaysia sebagai negara berilmu dan negara membaca. Hasil daripada 50 juta yang bakal diberikan kepada DBP itu. Audio Jungle.